Berkat tanggung Gunung Sari Solillah cewe asa ayah tak kala dulu orang sidi sakti betule tunggal berdarah putih lia masing bulu rama susah cewe telah amba meminta antara sorega sini tepat nak seletera juga tuwewe sah ayolah tuwewe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Riz Ismail dalam Cik Chat Ustaz. Jadi kita dalam segmen bersama dengan artis. Nak tahu siapa ke artis yang kita jemput pada episod kali ini? Beliau pernah memenangi anugerah, pernah membintangi filem, memang cukup terkenal lah. Kalau sebut nama dia, semua orang tahu. Tak lain dan tak bukan, kita perkenalkan Nak Zainah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Tadi saya tengah lalu kat sini, tadi tengok Nat atas pentas duduk. Apa ni? Macam bersilat pun tidak. Saya pun tak tahu apa dia. Okey, Nat boleh terangkan sikit. Buat apa tadi sebenarnya? Oh, tadi sebenarnya apa yang dilihat tu adalah orang kata sebahagian orang kata nyanyian dan persembahan Mak Yung. Pernah tengok Mak Yung? Pernah tengok juga. Ada juga. Tapi tadi bahasa yang dipakai tu bahasa apa? Nak kata macam ada lorak-lorak pendalaman sikit kan? Betul. Dia adalah bahasa Kelantan. Saya bukan asal Kelantan. Saya cakap terus terang. Cumanya dia adalah bahasa Kelantan lama. Orang kata pure bahasa Italian lama. Itu yang diajarlah. Baik. Yalah, kita tanya apa yang dia buat dulu. Lepas tu nak tanya perkembangan terkini. Lepas menang anugerah, lepas tu buat macam-macam lah kita dengar pasal Nak Zainah dengan perkembangan seninya. InsyaAllah kita terus doakan yang terbaik untuk beliau lah dalam kejayaan seni, insyaAllah. Okey, baik. Ya. Tajuk kita pada hari ini adalah hiburan. Hiburan, okey. Memandangkan tadi ada tarian Mak Yung kan. Ini juga adalah satu bentuk hiburan. Betul. Cumanya kita nak tanya pandangan dan juga pengalaman Nat sendiri macam mana dan berapa banyak pementasan yang dilakukan dan ada tak apa-apa perkara mistik yang pernah berlaku sebab Nat Zainah banyak terkenal dengan cerita-cerita hantu. Ada hantu lah. Lately banyak hantu. Tengok hantu-hantu itu. Jadi nak tahu, adakah tarian ini berkait dengan sebarang pemujaan dulu? Kita nak tahu ceritalah history macam mana dan Nat sendiri pernah lalui tak apa-apa yang mengejutkan ke dan sebagainya? Saya nak bercerita di sinilah ya. Saya sebenarnya bukanlah orang kata arif sangat tentang Mak Yung ni. Cumanya untuk saya lah mana-mana saja persembahan tradisional ni, kalau dulu kali kita kena ingat bukan agama Islam yang mula-mula bertapak dalam tanah Melayu kan. Jadi banyak unsur-unsur luar, pemahaman lain yang diserapkan dalam sesuatu konteks persembahan itu. Betul. Tapi bagi saya sewaktu buat persembahan Mak Yung ini, biasalah ritual-ritual yang kita perlu buat sebab ini adalah salah satu rukun dalam Mak Yung. Contohnya buka panggung, menghadap rebab. Dia ada rukun Rukun Mak Yung. Betul. Kiranya kena orang kata follow the step lah kan. Kira kita hormat persembahan itu, kita kena lalui semua prosesnya. Tetapi untuk saya tak adalah orang kata pengalaman yang mistik ke dirasuk ke, tak ada. Saya rasa apa sahaja yang kita buat, kita kena respect ruang, respect juga nilai seni persembahan tu, insya-Allah tak ada apa-apa yang berlaku.
Contohnya cumanya kalau ada gangguan tu mungkin kerana faktor tempat ke kan atau benda-benda lain lah. Saya rasa tak adalah dipengaruhi oleh persembahan tu pun. Baik, faham. Okey, itu sikit sebanyak tentang Mak Yum dan history dia lah, sejarah dia macam mana. Memang dia pun berasal, tarian ni berasal daripada Kelantan kalau tak silap saya. Kelantan dia asal daripada Patani, dia bawa masuk ke daerah pantai timur, Terengganu dan Kelantan. Mulanya daripada istana. Istana saja, perempuan saja yang boleh buat persembahan. Sekarang lelaki pun dah terlibat? Lelaki memang dah boleh terlibat, cumanya tak ramailah. Terutamanya kalau lelaki watak dua, orang kata watak pengasuh istana, peran, itu pun dulu boleh lelaki, cuma waktu dalam istana mereka perlu di make up atau supaya tak nampak wajah sebenar. Sebab kalau dulu nak masuk istana, kalau lelaki tak boleh orang tunjuk muka sebab takut nanti orang-orang istana terjatuh hati. Okey, tergoda lah. Okey, baik. Fakta yang menarik. Okey. Dan apa tujuan kita berbincang tentang perkara ini adalah untuk sebenarnya melihat dari sudut Islamik punya perspektif bagaimana sebenarnya hiburan yang dibenarkan dalam agama kita ini. Baik, saya ada cerita sikit lah Nat. Untuk hiburan-hiburan ni, Nabi SAW dulu pernah ada keinginan nak pergi satu majlis hiburan, kan? Pernah ada. Dia ada perasaan nak pergi majlis hiburan ni. Yalah, biasa orang muda kan. Dia walaupun dia seorang Nabi, dilantik sebagai insan yang paling mulia di dunia ini, tapi adalah juga perasaan dia nak berhibur. Tetapi disebabkan Allah SWT jaga hidup dia. Dan Allah SWT bagi dia perasaan mengantuk lah hari tu. Dia macam, malam ni nak keluar kot kan. Dia memang nak pergi. Dia dah tengok kat tingkap. Tapi akhirnya dia tak pergi dan dia tertidur. Tapi ada juga dalam kisah-kisah yang lain yang mana yang ada hiburan. Dalam kalangan sahabat pun ada juga berguraunya. Ada juga sedikit gelak ketawanya. Cumanya apa yang paling penting adalah pertengahan. Pertengahan. Apa-apa saja kita buat lah kan. Mungkin tadi pun Alhamdulillah tengok nasib baiklah Nat berseorangan kan. Kalau campur dengan lelaki ke apa mungkin akan ada sikit-sikit masalah lah. Tapi tak ada apa-apa isu. Alhamdulillah. Selagi mana tarian yang dilakukan diasingkan kan. Nat duduk dengan semua orang perempuan, lelaki duduk dengan semua lelaki, insya-Allah. Benda tu okey lah kan, sebab Nabi pun sebut al-halalul bayyinu. Jadi ustaz pula dah al-halalul bayyinu wal haramul bayyinu. Halal tu jelas, haram juga jelas. Jadi kita jangan campur. Okey, itu sedikit sebanyak pandangan Islamik lah. Jadi Nat sendiri macam mana pandangan Nat terhadap pementasan ataupun program-program TV yang dah Nat lakonkan dan sebagainya. Macam mana daripada awal penglibatan dunia seni sehinggalah hari ini, apakah sebenarnya yang Nat cari dan apakah sumbangan Nat terhadap yang Nat rasa okey, kalau ada hasil-hasil aku ni aku nak hasilkan supaya nanti aku dah tak ada dekat dunia ni ataupun siapa-siapa yang melihat boleh dapat pengajaran daripada lakonan tu. Ada nak kongsikan? Okey. Saya sendiri, saya berlakon, saya mencari kepuasan dalam lakonan saya, melihat pada apa reaksi penonton. Apa yang mereka dapat dari segi lakonan. Sebab saya amat meminati orang kata menonton drama, filem. Jadi, yalah kalau kita nak balik pula kepada sudut agama, sudah semestinya orang kata bila berlakon, sebagai suami isteri, lelaki perempuan itu memang tak sepatutnya terjadi kan. Tapi dalam skop kerja saya fikir saya minat dan saya berlakon habis itu situ. Untuk saya. Bagus. Cumanya selepas saya berkahwin, saya mula adakan orang kata beberapa panduan. Suami saya okey. Cuma saya sendiri rasa kalau drama itu tidak memerlukan saya ada pasangan, lagi bagus. Cerita psycho thriller yang saya berlakon seorang ke, saya berlakon cacat ke, saya lagi suka watak-watak itu compare dengan cerita-cerita romantik lah, sebab ramai lagi budak-budak muda boleh bawa watak romantik kan. So bagilah yang muda-muda buat. Zaman saya romantik tu dah habis. Dah habis kan? Dah habis dah. Yalah, sekarang umur dah berapa? 30. Okey, alhamdulillah. Tak apalah Yalah, yang mana yang betul lah apa yang diperkatakan, kita pun ada time-timenya kita nak supaya hasil kerja kita tu memberi manfaat pada orang lain. Itu yang kita nakkan kepada semua anak seni di luar sana lah. Hiburan-hiburan juga, tapi mesti ada sedikit sebanyak manfaat dia, sedikit sebanyak pengajaran dia.
macam Nat sendiri mesti ada satu cerita kan yang Nat rasa orang tengok ni mesti akan ingat kepada Tuhan. Dan Nat sendiri apabila dapat skrip yang berkonsepkan begitu, macam mana perasaan dan juga pengalaman melalui naskah-naskah yang sebegitu? Okay, saya pernah berlakon dalam satu naskah sebagai anak autism. Dan kita sebagai manusia yang biasa ni, manusia yang normal ni, kadang-kadang kita lupa untuk appreciate apa yang Allah dah beri. Jadi dalam drama tu saya rasa ramai yang terkesan dan ramai juga yang mengucap syukur kerana tak ada, orang kata, diberi kehidupan yang sempurna, anak yang sihat. Jadi itu juga meninggalkan sedikit sebanyak orang kata bagi saya, patutnya kau bersyukurlah Nat, kehidupan kau dah dipermudahkan selama ni. Jadi bila kita dapat naskah-naskah yang begitu, ini kira macam sedikitlah orang kata bentuk dakwah bentuk kita, dakwah kan? lah. Saya nak cakap dakwah pun macam rasa macam tak layak sangat juga. Cumanya orang kata bagi kesedaran, kesedaran kat orang ramai. Kita patut bersyukur sebab ada lagi insan lain yang lagi susah daripada kita. Baguslah kan. Apa yang penting sekali, apa sekalipun yang kita lakukan, terutamanya orang kata drama ni, dunia hiburan ni tak ada apa-apa pengajaran. Sebenarnya tidak. Alhamdulillah kita ada pelakon yang pernah menang anugerah dan kita ada lagi ramai lagi barisan-barisan pelakon kita yang sedikit sebanyak memberi manfaat dia, walaupun indirectly lah kan. Bukanlah secara terus macam menyebut perkataan agama ataupun sebagainya, tetapi dengan menunjukkan akhlak, dengan menyelami perasaan orang susah yang lain. Kalau kita nak tahu macam mana, sebab pelakon ni, sebab saya pun ada sikit sebanyak terlibat dengan dunia lakonan ni. Bila kita dapat skrip tu, kita cuba menjadi karakter tersebut. Jadi kalau anak autism ni, kita faham betapa susahnya dia, betapa penatnya kehidupannya dan seterusnya lah. Jadi artis tu sendiri, pelakon tu sendiri, dia merasakan hidup dia bersyukur macam Nat tadi sebut. Dia rasa Alhamdulillah Allah permudahkan segalanya, kan? Betul, kadang-kadang orang mendapat kesedaran tu melalui bacaan, kan? Macam pelakon ni saya rasa melalui lakonan mereka lah. Sebab macam-macam dia boleh jadi jahat. Kan? Oh, dia tahu, macam ni rasanya jahat. Ni tak naklah jadi jahat sebab nanti jadi macam ni. Jadi kiranya itulah kesedaran yang kita dapat through lakonan kita. Saya menganggapnya sebagai satu kerja dan saya nak bagi pelajaran ke orang. Sebab bagi saya, once you jadi pelakon, badan you ni adalah hak pengarah, tapi you masih boleh, orang kata dia masih boleh terlirik dengan you, kan? Betul. Tak adalah buat perkara-perkara yang macam... Taklah, saya rasa orang Asia, orang Islam kita tahu ada batas-batas dia, kan? Dan apa dalam hadis bagi tahu, khairun nas anfa'uhum linnas, kan? Sebaik-baik manusia ni adalah manusia yang beri manfaat pada manusia lain lah. TV ni adalah satu platform sebenarnya, kan. Kita pun ada kalangan-kalangan ustaz pun masuk TV, kan. Untuk apa sebenarnya? Memudahkan dakwah. Jadi pada saya lah, ni saranan saya kepada artis-artis di luar sana yang berpengaruh seperti Nat Zainal dan kawan-kawan di luar sana, tunjukkan contoh yang baik. Sebab artis ni, dia buat benda kecil, kan. Betul. Tapi orang akan ikut semua. Ada sekali ni lah, ada seorang artis ni lah, nak sebut nama, tak payah sebut lah, tapi dia tak pernah pakai serban. Pergi masjid lah, dia jarang lah, saya tak pernah tengok dia pakai serban. Sekali dia pakai serban, dan serban tu diikat dengan cantik dan sebagainya lah. Lepas tu pengikut dia ni lebih dalam 20 ke 30 orang hantar gambar selfie. Oh ni sebabkan ni pakai, saya pakai juga, Alhamdulillah, kan. Lepas tu dia hashtagkan dengan drama-drama yang dia lakonkan dalam cerita tu, yang jadi ustaz dan sebagainya. Ini adalah satu contoh yang baik dan dakwah yang bukan secara terus-menerus macam saya tengah buat ni. Okey, anda semua mesti pakai serban, kan. Tapi secara halus dia masuk. Okey, itulah yang yang perlu artis-artis di Malaysia ataupun suasana-suasana yang perlu kita tunjukkan kepada umum lah. Jadi macam tu juga Ustaz. Jadi bagi saya, kira bila dari pelakon orang dah kenal ni, lagi susah kita nak buat salah. Ya. Sebenarnya. Betul. Itu betul. Lagi kalau kita nak berdating ke apa ke, kita fikir nanti orang nampak ni, sebenarnya lagi kurang buat masalah. Tak tahulah, ada yang kalangan lagi berani, kan. Tapi kalau kita lagi macam tak boleh lah. Kena senyum selalu. Benda tu selalu kena main otak sebab orang tengok. So dunia hiburan untuk artis-artis sebenarnya adalah dunia penjagaan diri, kan. Jadi macam nak keluar pun, nak buat sesuatu pun macam aku orang kenal, kan. Lepas tu bila kalau kita sendiri seorang saja yang terlibat, tak apa. Ni semua family kita pun orang dah kenal. Mak ni mak Nak Zainal ni mak ni dan sebagainya. Jadi
akhlak, semua pembawaan kita lebih terjaga lah sebagai Betul, seorang sebenarnya artis. lah. Kan? Sepatutnya. Kalau ada yang berani tu, itu cerita dia lah. Kita tak payah nak sentuh lah. Okey, baik. Kita pergi kepada satu lagi topik kita ataupun poin kita berkenaan dengan macam mana kita nak stabilkan diri kita dalam dunia industri hiburan ni dan juga orang yang melihat hiburan ni adalah faktor yang saya rasa penting dan boleh diamalkan adalah mengadakan ataupun adanya keluarga lah. Ada isteri, ada anak, ada suami dan sebagainya. Faktor ni kukuh. Kita pun kerja, kita ikhlas lah nak cari untuk family kita dan sebagainya. Bukan semata-mata untuk kita berjoli dan hidup mewah saja. Jadi kita nak minta pandangan dan nasihat Nat Zainal sebagai seorang yang telah lama berada dalam industri. Dah berjaya lah pada saya. Berapa tahun? 13 tahun? 12. 12 tahun. 12 tahun. Daripada umur 18 berlaku sampai sekarang ni. Jadi nasihat dan juga nak stabilkan diri. Silakan. Okay, bagi saya nak cakap pun, saya pun pernah melalui fasa-fasa jahat kan. Yalah. Cumanya bagi saya, kita kena bagi orang kata orang cukup-cukup. Jangan lebihkan kepada kerja kita, simpan mana benda-benda yang kita rasa tak perlu tu pada diri sendiri saja. Tentang keluarga, tentang diri sendiri. Tak perlulah kadang-kadang mungkin kita nak jadi trendsetter. Oh, saya nak jadi loud ni. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi kita sentiasa buat yang mana cukup-cukup je lah. Yang orang kata sedap mata memandang, sedap telinga mendengar. Itu saja. Nak pula bila kita jadi isteri, dah jadi menantu pada sebuah keluarga, banyak benda yang kita kena fikir. Sebab itulah saya ada benda-benda yang saya lebih suka simpan sendiri, tak suka share. Itu saya rasa, macam kalau kita artis-artis dulu-dulu pun kan, dia banyak tak adalah nak show off benda-benda. Dan tak perlu orang kata lavish dalam kehidupan. Cukup seadanya dah. Dari segi macam, okey, nak bernikah umur berapa? 25. 25. Okey, sekarang 30 kan? Perbezaan dari segi hidup dalam dunia hiburan sebelum berkahwin dan selepas berkahwin. Banyak beza okey. Itu banyak. Yang poin yang kita nak dengar tu, kongsikan sikit. Saya rasa sebelum berkahwin mungkin orang kata kehidupan saya lebih bebas. Saya nak balik pukul berapa. Mungkin naskahnya pun saya tak berkira sangat nak berlakon cerita dan tak apa. Cumanya bila dah berkahwin ni, walaupun dapat suami yang amat memahami, tapi kita sendiri jadi takut kan. Kita perlu hormat juga dia, ketua keluarga. Kita fikir juga anak aku nanti boleh google pasal aku, kes-kes lepas ke. Semua benda tu macam takutnya. Jadi saya lebih berhati-hatilah dalam macam-macam aspek. Kalau dulu saya menjawab soalan dengan wartawan pun kadang-kadang bunyinya kasar. Sekarang saya, kalau boleh saya nak jadi contoh yang baik untuk anak saya, supaya kalau dia buat search kat Google, okey, dia tak jumpa benda yang memalukan. Itu sebenarnya benda-benda yang takut. Tepatlah apa yang disebut tu kan, sebab bila jadi orang dalam dunia seni ni, kehidupan kita pun berseni-seni dan terbuka kepada awam kan. Jadi orang lain ni tak apa sangat. Keluarga kita sendiri tu kan, kalau dicari, macam ni mak aku dulu kan, ataupun macam ni bapak aku dulu kan. Tak sedap lah, betul lah nak menjaga tu kan. Jadi itulah sikit sebanyak jaga perangai, jaga ni stabilkan dengan cara ada family, tak perlu lavish sangat kan. Ada orang cakap lah, ada orang kata dunia hiburan ni tak lain tak bukan melalaikan semata lah. Betul. Okay. Komen Nat sepanjang 12 tahun. Apakah pandangan Nat sendiri? Ada tak dalam mana-mana naskah yang Nat buat, tiba-tiba Nat balik nak semayang ke? Ataupun nak berzikir dengan lebih ke? Mungkin Nat dah ada family, mungkin dah kehidupan tu dah lain lah kan. Ada semayang jemaah dan sebagainya. Yang penambahbaikan daripada dunia hiburan tu? Saya pernah berlakon masa umur saya 21 macam tu. Antara drama yang heavy juga.
saya kena berlakon jadi ustazah. Saya jujur katalah, masa awal-awal kita muda-mudi ni, bab-bab tu memang kita jauh lah. Kan? Dalam drama Seinah Sabarmu, saya kena jadi ustazah. Okey. Jadi saya ni memang orang kata ilmu agama ni memang kurang lah kan. Kita tahu baca kadang-kadang tajuk salah, taranum betul lagi. Tapi saya dituntut untuk pandai dengan benda-benda tu. Yang saya ajar tu memang adalah budak-budak tahfiz kan. Oh, belajar dengan budak yang shoot saya sekali tu? Saya kiranya mengajar dia juga. Okay. Tapi masa belajar tu belajar dengan saya belajar sendiri? Tak, dia sendiri, ada cikgu lain lah. Okay. Cumanya agak takut lah. Sebab kadang-kadang ada setiap episod ada surah-surah lain yang kena baca. Bila dekat set, pandai awak. Dia tak tahu malam tu bukan main kita dah berlatih kan? Dah berlatih. Okay. Tapi benda tu membuatkan kita sedar, banyak lagi yang kita tertinggal. Kecilnya aku dalam dunia ni sebenarnya. So, impact lah kan kita pun pandai mengaji, pandai berteranum sekali Ya, adalah. tapi tak adalah orang kata dia adalah setiap episod tu nak yang ni kan. Okey lah. Kita yang tu je lah. Yalah kena alami dan dalami lah watak tu kan. Okey. Baik, saya ada nak selitkan sedikit satu hadis lah kan. Ya. Yalah, nama pun Cicek Ustaz kan. Kita sembang-sembang ustaz lah. Okey. Dalam satu hadis ni berkenaan dengan hadis seorang penzina memberi minum kepada seekor anjing. Okey, rasanya nak pun ramai orang penonton pun tahu kan. Tapi dia penzina tu siapa sebenarnya dalam hadis ni? Nabi SAW beritahu baghiyum min baraya Bani Israel. Dia dah lah penzina. Lepas tu dia daripada Bani Israel pula. Bani Israel ni kalau dia ada Bani Israel keturunan Nabi, ada yang jahat. Lepas tu dengan sebab dia ni dia tengah berjalan lah nak pergi ke satu tempat, lalu dia tengok seekor anjing. Yakadu yaqtuhul atash. Dalam hadis tu beritahu anjing ni hampir mati kehausan. Lalu dia turun, dia pergi kat perigi tu, dia ambil, dia bawa keluar, dia bagi minum. Fasaqathu faqad ghufira lahu bihi. Dengan perbuatannya itu Allah SWT mengampunkan dia. Jadi nak bagi tahunya dekat sini kan, yalah, bukanlah dia tu terlibat dengan hiburan ke apa, tidaklah. Maksudnya kita orang-orang yang dalam hiburan sentiasa berniat baik, sentiasa beranggap baik. Orang yang daripada luar pun tengok kalau ada orang sekali terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik, contoh dia terbuat ni terbuat tu, janganlah terus ni dunia hiburan ni merosakkan lah, ni sebab masuk dunia hiburan. Bukan. Baiklah, kita bekerja ni, kita harap Allah SWT kurniakan rezeki yang murah rezeki kepada kita, rezeki yang banyak, dan mudahkanlah niat kita. Dan kita pun sebagai orang yang dalam industri ni pun, kita bukan selamanya nak jadi macam ni, ataupun bukannya selamanya nak berlakon dan sebagainya. Saya rasa semua pun berasa begitu. Dan dia pun rasa macam satu hari nanti aku akan jadi orang yang baik, orang yang solehah, yang soleh kan, nak bagi contoh ke anak-anak dan seterusnya lah. Okey. Soalan terakhir untuk Nat dan nasihat Nat, orang yang meminati Nat ataupun orang yang meminati mana-mana orang yang secara hardcore ni, mungkin gambar Nat ada 5-6 biji dalam bilik dia, nak buat rambut macam Nat lah, macam ni lah dan sebagainya lah, mesti ada punya hardcore fan ni. Nasihat Nat kepada mereka-mereka ni dan pada insan-insan di luar sana, jangan cepat sangat menilai orang pada ketika awal, sebab belum tentu pengakhiran dia seperti mana dia ada sekarang. Sikit kata-kata dari Nat. Okey, saya rasa mana-mana orang pun kalau ada orang lain yang sayang dia, nak bukan ahli keluarga, boleh dikatakan peminat, sayang dia, kita akan rasa Allah terharunya kan. Cumanya bagi saya, artis, baik politician ke apa, mereka ni, public figure ni adalah orang biasa. Cuba kita tak payahlah terlalu taksub, tak payah terlalu obses sehingga semua perbuatannya menjadi ikutan kan. Sebab kadang-kadang kita ni normal human being kan. Jadi ada benda-benda yang tak patut kita buat, kita terbuat, kita pun terlepas pandang. Dan janganlah judge orang tu, nanti dia akan ni confirm dia ni masuk neraka ni. Sebab kita tak tahu perakhiran dia kan. Sebab saya sendiri ada rakan yang dulunya memang kurang dalam agama dan tak minat pun pasal agama-agama ni. Alhamdulillah sekarang dah jadi mutawif. Mutawif kan? Kerja dalam bidang hiburan, tapi belakang tabir. Kita tak akan tahu pengakhiran seorang tu. Jadi janganlah kita cepat berburuk sangka menjauhi dia. Kadang-kadang orang macam ni lagi perlu didekati. Dan mungkin satu hari orang yang macam ni lebih baik lagi daripada kita ni. Yang belajar agama, yang saya sendiri pun tengok
kan ada ni cerita benar ni, rakan artis yang solat duha hari-hari 12 rakaat. Aku ni tengok, solat hajat pun buat seminggu sekali. Dia hari-hari tau, konsisten pula tu. Jadi itulah betul lah apa nak cakap, jangan cepat sangat bersangka buruk. Betul. Sebab sangka-sangka ni dalam Quran bagi tahu sebahagiannya adalah dosa. Jadi kurangkan sangka-sangka buruk pada orang, dan insya-Allah nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Nak Zainal kerana datang dalam Chit Chat Ustaz episod pada kali ini. Sangat bermakna perkongsian yang diberikan, dan moga-moga anda yang melihat dan menonton boleh dapat banyak manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Okey, baik. Topik kita pada episod kali ni, kita dah nyanyi sedap-sedap ni bersama dengan kawan baik saya dekat UIA, Universiti Islam Antarabangsa, Muhaimin. Topik kita apa hari ni? Hari ni topik kita nak bincangkan tentang hiburan. Betul, baik. Hiburan yang macam mana yang dibenarkan oleh Islam ni? Okey, baiklah. Kalau nak dikatakan hiburan, sudah semestinya benda ni biasa orang bercakap soal hiburan dekat kelab. Hiburan macam ni. Benda-benda yang tak baiklah banyak bila kita sebut tentang hiburan. Tapi sebenarnya Islam membenarkan hiburan. Antaranya, apa sekalipun hiburan yang dilakukan, terutamanya hiburan-hiburan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah SWT, ini adalah hiburan yang dibenarkan dan harus hukum dia untuk kita mengamalkan sebegitu. Malah ada ulama-ulama kata yang sunnah lah. Dah kalau contoh, orang ni tak pernah belajar tentang agama kan, Min? Tiba-tiba dia pun dengar lagu Raihan. Ucaplah Alhamdulillah, Tem. syukur kita kepada Allah. Dengan dengarnya lagu ni, dia tahu maksud Alhamdulillah ini, maksud dia syukur kepada Allah. Jadi Min sendiri, seorang pelajar, sekali lah kita sama-sama belajar kan, dekat universiti, satu universiti yang terkemuka juga dekat Malaysia, angkat baku sendiri. Dan kawan dengan ramai orang jenis orang, berkawan ada yang baik, ada yang buruk. Min sendiri tengok. Kita kawan-kawan. Kau tengok macam mana member ataupun kawan-kawan yang sebaya ni dalam melaksanakan ataupun dalam hiburan seharian mereka. Macam mana? Silakan. Macam kita tahu, kita seorang pelajar tak lepas dengan assignment, baca buku, tension, stres tu menjadi lumrah orang kata. Kalau dalam makanan tu stres semua tu jadi gula, garam semua dalam makanan. Cukup Jadi pelajar ni yang saya tengoklah, bila dia orang rasa stres, dia orang rasa macam satu hari tu pressure sangat, dia akan cari satu benda yang boleh hiburkan diri dia orang. Hiburan tu. Hiburan lah kita nak cakap ni. Jadi pelbagai benda yang dia orang buat. Antaranya lah saya boleh cakap hiburan dia orang
main bowling. Main Sebab bowling? diorang rasa itu satu hiburan. Release kan? Release tension. Ada yang lepak tepi pantai. Tengok apa scenery yang cantik. Ni lepak dengan girlfriend ke lepak seorang-seorang? Saya single lagi. Okey. Jadi Alright. banyak pelbagai cara diorang buat dan ada juga antaranya dengan ni kita santai-santai tepi, dia nyanyi. Itu orang kata boleh meriliskan stres, pressure diorang untuk belajar lah. Baik, betul. Itu antara hiburan yang diorang buat lah. Jadi ada tak kawan-kawan yang pilih cara hiburan yang tak dibenarkan dalam Islam? Rasa-rasa pernah tengok ataupun diri sendiri pernah terlibat? Tak ada. Belum lagi na'udzubillah min zalik. Kau gurau Dan dari segi hiburan yang tidak dibenarkan tu kita maklum benda tu maklum, kita tahu. Yalah. Banyak tempat yang kurang elok, kurang yang orang kata apa, kalau kita tahu tempat tu kalau kita pergi kita akan terjerumus ke lembah maksiat, ke lembah kebinasaan orang kata. Tapi sejujurnya dalam konteks saya di universiti kita, di universiti yang orang kata bai'ah dia ataupun surrounding dia Islam. Jadi untuk tengok orang yang berhiburan orang kata tidak mengikut syariat tu susahlah. Betul. Tapi mungkin cara mereka tu kurang orang kata kurang tepat, kurang berlandaskan lah. Contohnya maybe diorang main gitar. Main gitar tak salah. Cuma diorang main gitar ni dengan lagu yang memuja-muja wanita. Okey. Yang berlebih-lebihan orang kata kan. Dan sampai lara gitulah. Dan dalam Al-Quran ada disebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita sengaja hancurkan diri kita dengan tangan-tangan kita sendiri. Sedar atau tak sedar memanglah banyak perkara yang kita buat silap ni dengan tangan kita. Betul. Dengan kata. Okey, macam contoh main gitar tak salah. Tak salah. Tapi kalau main gitar azan pun tak nak berhenti. Lagi azan lagi dia kuat kan. Mula-mula terimalah. Dengar azan terimalah dia lagi tarik. Ni antara hiburan-hiburan yang melampaui batas dalam agama. Kalau boleh waktu azan kita diamlah. Sebenarnya sedar tak sedar azan itu sendiri adalah satu bentuk hiburan yang Allah berikan kepada kita. Betul. Orang-orang yang cari hiburan dia nak satu je Min. Dia nak tenang. Dia nak release stres. Jadi sebenarnya cara yang paling baik untuk release stres adalah dengan dunia agama yang kita ada ni lah. Pendidikan agama, azan. Ada orang yang bukan Islam dengar azan ni boleh sampai nak tahu apa azan ni ya? Sehingga kan ada yang dengar azan ni boleh masuk dalam Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi hiburan yang Allah sediakan ini adalah hiburan yang terbaik kan. Tak salah kita nak dengar lagu, nak main gitar, nak basking ke apa, tapi biarlah orang kata stabil. Stabil, betul. Kalau Quran tak pernah baca dalam tempoh sepanjang hidup, tapi gitar dah pandai kod CD semua dah reti, tu tak stabil lah tu. Something wrong somewhere. Kena check balik, ambil masa. Rugi. Allah kurniakan khairul ummah, kita umat yang terbaik. Nabi yang terbaik, mukjizat yang terbaik kan. Kita ada banyak, ada Injil, Zabur, Taurat, tapi Al-Quran yang terbaik. Cukup melengkapi semuanya. Jadi bila kita ada Al-Quran tu, ambil masa tengok kan. Kalau tak boleh nak baca pun tengok maksud dia dulu. Maksudnya betul. Mula orang kata apa, sikit-sikit dekatkan. Tapi tugas kita, tugas Min lah, macam Min ada dengar kata biasa nasyid peringkat kebangsaan dan sebagainya kan. Jadi Min sendiri bila menyanyi, apa yang Min nak sampaikan adalah hiburan yang macam lirik dia kadang-kadang dulu aku Min, saya pula macam baik sangat. Aku Min dulu macam dengar lagu pasal cinta Zulaikha. Ada satu lagu tu Min, yang lagu nasyid tu, aku tak tahu ada penceritaan tentang Nabi yang lain-lain dalam nasyid. Tapi ada satu part ni dia kata dia tengok Balkis datang ke istana tu, dia tengok macam air dia punya lantai ni. Jadi dia macam berhati-hatilah nak berjalan. Rupa-rupanya lagu tu cakap itu sebenarnya kaca. Jadi aku pun check rupa-rupanya cerita tu memang macam mana disebut dalam kitab-kitab kisah-kisah terdahulu mengenai nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ini salah satu bentuk pada aku, dengan nasyid kita dapat tahu sirah nabawiyah kan, sirah-sirah nabi yang terdahulu. Macam inilah hiburan-hiburan yang kita nak tekankan. Dan lagu tu Min, ada satu part dekat akhir tu, dia kata kemiskinan di dunia tak bererti kau terhina, itu hanya di pandangan mata. Kemewahan tak bermakna, hidupmu akan sentosa, kesempurnaan Tuhan menilainya. Jadi aku sebenarnya tak tahu pun, pada awalnya kita ikut je kan. Masa kecil-kecil lagu tu lagu ni dah mungkin 10 tahun 15 tahun lepas. Tapi sebab kita ingat bila besar
kita nyanyi balik. Betul lah. Kekayaan di dunia ni bukan semestinya kita ni sempurna. Betul. Dan macam ni lah hiburan yang kita cari. Macam dalam lagu kan Min, sebenarnya pada peringkat kalau kita nak dedahkan pada budak-budak tu utamanya kan, sekarang ni famous dengan lagu Nak Tidur Mana dan macam-macam lagi lah. Itu pun bagus, sebenarnya dia bagi budak-budak ni happy kan, rasa macam gembira lah kan dengar. Lepas tu budak-budak ketika ada anak saudara family ni, dia pun dah boleh nyanyi kan. Maksudnya hiburan untuk peringkat anak-anak kecil itulah yang paling efektif. Jadi kalau masa tu dia nyanyi lagu-lagu yang macam mengingatkan dia tentang kisah-kisah Rasulullah, mengingatkan tentang apa-apa saja yang baik kan, dia membesar dalam keadaan sebegitu. Macam Hang sendiri. Ya, Hang. Dengar kata dulu Johan juara nasyid peringkat kebangsaan. Tak tahulah betul ke, tak betul ke kan. Tapi tak apalah. Boleh menyanyi, suara pun sedap alhamdulillah. Apa yang dicari ataupun apa yang ingin disampaikan. Mungkin dulu ada masuk, sekarang lebih fahamlah apa tujuan aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan sebegitu diadakan. Silakan. Jadi hiburan ni kita fokus pada nyanyian lah. Nyanyian. Bila berkataan bercakap tentang nyanyian, apa ni, lirik itu memain peranan penting. Betul. Jadi lirik yang elok, lirik yang indah ni jadi orang pun dengar sedap, orang menghayati, sedap dengar. Ni ada lagu lirik entah apa-apa, pakai bahasa pun kita Bahasa pun yang bahasa yang kurang enak. Jadi contoh macam kita nyanyi tadi lagu Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Kat situ kita boleh interpret sebenarnya cinta yang kita nak tafsirkan daripada lagu itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita boleh tafsirkan juga cinta kepada Rasulullah dan juga ibu bapa. Jadi kita dalam lirik lagu ni bermacam-macam interpretasi yang boleh kita terjemahkan, berbagai-bagai makna. Jadi daripada lirik itulah datangnya keinsafan, pengajaran dan sebagainya lah kepada diri kita dan juga pendengar. Jadi saya pernah dulu ada sekali-sekala tu dijemput jadi juri. Oh, juri nasyid. Jadi juri? Juri nasyid. Oh, bukan penyasyid. Penyasyid dulu ada. Jadi juri up sikit. Payment dia pun up sikit. Jadi masa tu dalam borang juri tu, yang antara kriteria yang dititik beratkan adalah lirik. Okey. Lirik itu sendiri, bukan setakat melodi yang sedap tapi lirik. Jadi kat sini nak terangkan, kita nak strengthenkan yang lirik tu memang penting, memainkan peranan penting dalam sebuah lagu. Itulah dari segi pendapat saya tentang suatu hiburan yang kita nak boleh katakan yang boleh diterima pakai, boleh digunakan ataupun ya untuk semua orang berhibur. Ada syaratnya, jangan sampai lagu. Kalau Ustaz Zahida kata apa? Jangan main muzik, jangan sampai jadi najis. Najis tu maksudnya kotor lah, jangan sampai jadi kotor. Gitu. Oh ya. Jadi lara, najis dan sebagainya ni adalah keadaan-keadaan yang bila hiburan digunakan dengan cara yang tak betul. Jadi dalam hidup kita macam biasalah, dekat dunia ni, dunia yang kita hidup ni, antara makhluk Allah yang paling masyhur adalah mereka yang pandai berhibur, pandai bernyanyi. Siapa tak kenal Datuk Siti Nurhaliza? Betul. Siapa tak kenal siapa lagi penyanyi-penyanyi yang terkenal kat Malaysia yang tengah in sekarang ni, K-Click dan sebagainya, macam-macam grup yang ada dalam Malaysia ni. Tapi tengok ini kehebatan apabila orang-orang yang dah terkenal, yang dah ada nama ni, bila dia buat satu kebaikan, apa jadi? Satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang ni lah, dia terkenal lah sekarang ni. Dia ada sebut Alhamdulillah atas kurniaan rezeki dia dalam lagu dia. Jadi bila dia sebut Alhamdulillah atas kurniaan rezeki tu,
aku ingatkan macam impact dia tak adalah besar sangat. Tapi bila kita dah berjalan dekat universiti, kita jalan dekat kadang-kadang pergi nak on the way nak pergi semayang tu, budak-budak kecil ni, alhamdulillah atas kurnia rezeki, nyanyi. Jadi benda tu mungkinlah sebab ibadat ni kita kena ikhlas dan jiwa kita mesti ada dalam sesuatu perkara ibadat tu kalau kita nak buat diterima Allah SWT. Tetapi daripada nyanyian yang bukan-bukan, daripada nyanyian-nyanyian yang kosong, lebih baiklah budak tersebut Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya di bibir-bibir dia ni dah diajar ataupun dibiasakan dengan kalam-kalam Allah, kalam-kalam yang baiklah. Jadi insya-Allah kita nak minta yang terakhir daripada Min, Abang Min kita, sebab bukanlah kata penyanyi terkenal, tapi pernah masuk TV kalau nak tahu. Pernah masuk satu program bawah stesen TV tempatan. Jadi boleh juga dia memberi sedikit nasihat kepada anak-anak muda di luar sana. Bayi-bayi kita 20-an ni ke dah 20 apa? 20-an. 20-an. Okey. Masih 20-an. Masih 20-an. Orang 20-an ni lah yang antara yang paling kuat berhibur. Jadi pesanan Min sikit kepada semua dan untuk diri kita sendiri yang ada di sini, silakan. Jadi saya pesan untuk diri saya jugalah, diri saya dan untuk orang ramai lah. Nak berhibur tak salah. Nak berhibur dengan cara apa pun tak salah, tapi ingat kita masih ada landasan dengan itu Al-Quran dan Sunnah. Kita masih kena ikut. Jadi seperti kita kupaskan tadi, lirik kena ada maksud yang baik, bukan maksud yang mengajar orang tentang keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Jadi inilah yang saya nak sarankan. Tak salah kita berhiburlah, tak salah. Itulah yang orang kata satu cara untuk kita tenangkan diri kita. Betul. Berhibur, kalau lebih baik kita berhibur dengan zikrullah, itu paling baik. Tangan kena macam ni. Tak semestinya, tak semestinya. Boleh sini, boleh mana-mana boleh. Okey. Jadi itulah. Baiklah, itulah dia sikit banyak pesanan. Walaupun Min ini adalah orang yang muda, dia juga seorang pelajar di Universiti Islam tempatan, mengambil jurusan undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Jadi insya-Allah pesanan yang diberi untuk kita yang berada di sini dan kepada anda di luar sana yang menonton, semoga dapat amalkan dan dapat sampaikan kepada orang yang tak tengok. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain dengan topik yang lebih menarik. Sekadar itu saja untuk Chit Chat Ustaz bersama saya Riz Ismail pada episod kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja satu sikit. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Berapa biasa orang ambil payment nyanyi macam ni Tengok tempat juga. Tempat yang terbuka, mahal sikit. Mahal sikit lah. Okey.